أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita Muslimat, kali ni kita sambung balik pengajian kita dalam matan Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pagi tadi kita bahas dah sedikit, kita masuk berkaitan dengan solat musafir. Bila sebut solat musafir, orang kita akan faham dua. Pertama masalah qasar, yang kedua masalah jamak. Kita terang dah bahawa qasar dan jamak adalah dua masalah yang berbeza. Jelas? Qasar satu perbahasan, jamak satu perbahasan. Yang jadi isu yang besar di kalangan masyarakat kita apabila dia memahami qasar dan jamak adalah salat yang sama. Apatah lagi kalau lebih berat bertukar di antara qasar dan jamak. Kita kena faham qasar dan jamak adalah dua permasalahan yang berbeza. Itu satu benda. Qasar iaitu meringkaskan solat kepada dua hanya wujud dalam masalah musafir sahaja. Jelas? Qasar hanya dibenarkan bagi musafir. Berbeza dengan jamak. Jamak banyak masalah. Adapun qasar hanya orang musafir semata-mata. Jelas? Satu. Baik. Bila kita sebut qasar dibolehkan, maka mestilah jaraknya dua marhalah. Betul? Baik, orang akan tanya, Ustaz, dua marhalah ni macam mana? Maksud dua marhalah kita sebut dah 82 km. Bila sebut 82 km, mestilah daripada satu tempat ke satu tempat. Tidak boleh dua marhalah dia raung tempat tula. Ataupun pergi balik kira 82 km. Tak boleh. Dia mestilah 82 km daripada satu tempat ke satu tempat. Faham? Tak jadi dia pergi dua jamiah, dia pusing tu. Cukup 82, ibu singgah masjid jamiah, semayang. Lepas tu orang panggil kerja gila. Tak boleh qasar. Faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang akan timbul satu isu ni. Baik. Bagaimana kalau ada dua jalan? Qasar, dua marhalah, 82 km. Dah kalau ada dua jalan, Ustaz. Satu jalan cukup dua marhalah, satu jalan lagi tak cukup dua marhalah. Dia pun ambil jalan jauh untuk qasar. Boleh ke tak? Kata ulama, sekiranya dia ambil jalan jauh semata-mata untuk qasar, maka tidak boleh. Namun sekiranya ada sebab. Ada sebab mana? Contoh, jalan jauh ni ada keput lekor. Keput lekor sedap sikit. Hak dekat ni ada gak keput lekor tapi tak jadi mana. Baik, ada sebab. Ataupun jalan jauh ni comel sikit jalan dia. Kalau jalan dekat ni dengan lorinya, jalan teruknya, ada sebab, maka tak apa, boleh qasar. Ia mesti bersebab. Tidaklah semata-mata untuk qasar sahaja. Faham? Faham dah? Contoh jalan satu 82, jalan kedua 70. Baik. Maka kalau dia ambil jalan jauh dengan bersebab, contoh nak jumpa orang, walaupun benda tu benda simple sangat, kata ulama tak apa. Faham? Contoh kalau Ibit nak pergi kamar. Dia tengok dalam Google. Dia tengok lebih 82. Tapi masa on the way pergi dia tak pasti driver tu ikut jalan hak 82 ke jalan hak tak cukup ke. Dia syok lah. Syok pada cukup tak marhalah. Dia syok driver tu lalu jalan mana? Tak, kira syok marhalah. Syok marhalah tak boleh. Tak boleh. 82. Kalau kat balak tu lalu kat mana-mana pun siapa kan. Cukup dua marhalah kan. Contoh Kalau suailah tu lah ya. Suailah tak apa. Semua. Ada sahabat kita di Malaysia WhatsApp mana mesihan di Facebook. Kalau boleh Ustaz dalam masalah contoh-contoh tu jangan buat contoh di Jordan saja. Kami dah nampak. Buat contoh di Jordan dan contoh di Malaysia sekali. Insya-Allah kita akan cuba. Insya-Allah taala. Baik, sambung. Anda tak teringat orang Malaysia tengok kok. Faslun wa awwalu safaril khuruj min as-suri fil musawwarah wa min al-umran ma'a rukubi safinah fima la sura lahu. Baik.
Wa mujawazatul hillah. Baik, susah. Sekarang ni dia nak masuk bab baru. Bila kata qasar hanya boleh apabila kita musafir. Baik. Bila permulaan kita dipanggil kita orang musafir? Faham? Sekarang ni kita faham dah musafir yang tawil. Musafir hanya orang qasar hanya boleh untuk musafir. Baik. Sekarang ni bila dikira kita ni musafir? Dia kata wa awwalu, dan awal-awal as-safari, awal-awal musafir. Yang ni benda dihukumkan orang tu musafir bila khuruju minas suri, keluar daripada kota. Khuruju minas suri, keluar daripada kota, fi musawwarah, pada tempat, pada kampung yang ada kota. Kita, yang ni tengok tak cerita Cina? Kan Ustaz Ikhwan nak ajar tengok, Ustaz Ikhwan dia tengok ni. Dia kaki je. Dia kaki movie tak apa lah. Orang nampak lah. Ikhwan ni baik. Dia tak tengok cerita-cerita ni. Dia tengok One Piece je. Baik. Dia kan kampung kan. Orang dulu, dia kampung. Kemudian dia ada satu kota kan. Kalau perang dia akan tutup pintu gerbang tu kan. Anda ni bukan tengok sangat. Nak tengok pun terpaksa. Jadi tutup pintu kota tu. Jadi bila dia lepas je pintu gerbang itu, dihukumkan dia sudah memulai permusafiran dia. Faham? Hak tu kalau ada tu, ni tak ada dah timbul gini. Baik, kita baca dulu kat Gan akan terang. Sur tu maksudnya? Sur kota. Musawwirah, tempat yang ada kota lah. Faham? Wa minal umran, dan juga binaan-binaan. Wa ni wa'taf, ataf mana-mana? Khuruju minal umran, ataupun dikira awal-awal musafir dia keluar daripada binaan-binaan. Ma'arukubi, berserta naik safinah, perahu. Fi ma la sura lahu, bagi tempat hak tidak ada kota baginya. Wa mujawazatu hillah, dan dia melepasi mana ni? Hillah ni apa hillah? Hillah ni perhimpunan rumah-rumah. Kita panggil kat perumahan lah. Perumahan. Dia kalau kita faham hak ni, kita akan jadi pening. Sebab apa? Sebab sekarang ni situasi ni tak berlaku dah zaman kita. Faham tak? Situasi ni tak berlaku. Situasi kita, kalau di Malaysia, kita ambil Malaysia baru kita ambil Janda. Kena buat gitu. Baik, kalau Malaysia, kita ada kampung. Betul? Kampung, contoh kampung Jak. Kampung Jak. Lepas tu kampung kedua, kampung Rock. Lepas tu, itu suka. Kampung Jak ada sungguh kan? Ada. Kampung Jak ada sungguh. Ni bukan wak gurau ni. Ada sungguh. Kampung Jak, kampung Rock, kampung Fak. Kampung Jak ada masjid dia. Kampung Fak ada masjid dia. Kampung Rock pun ada masjid dia. Maknanya, dia ada komuniti dia sendiri. Tidak ada kaitan di antara kampung ni kampung tu. Baik, maka orang kampung Jak, dia contoh nak terbang ke Jordan. Jadi lalu ke kampung Fak, lalu ke kampung Rock. Jadi dia lepas dia keluar daripada kampung Jak, kan signboard kan, selamat datang. Ada tak kampung Jak? Ada. Signboard tu kan, selamat datang. Ataupun kalau masuk kan, selamat datang. Kalau tu moga berjumpa lagi kan. Moga jumpa lagi. Tengok signboard tu, moga jumpa lagi. Masuk kampung sebelah, kampung dia, kampung Rock. Siapa di masjid kampung Rock, dia nak qasar. Boleh tak? Boleh tak? Sebab apa? Sebab qasar dia nak pergi satu tempat lebih 2 marhalah. Dia kira sudah bermulai musafir dia. Bila dia sudah memulai pemusafiran dia, maka ketika itu dia boleh qasar dah solat. Walaupun tak sampai lagi 2 marhalah, kerana qasar dia nak pergi lebih daripada 2 marhalah. Jelas tak? Faham kan? Ada pun kalau kita di Jordan. Baik, kita di Jordan. Perumahan kita mana? Ni syariat jamiah. Betul? Perumahan kita syariat jamiah kan? Ataupun gini, kita ambil mudah. Perumahan kita ni mana? Kawasan perumahan kita ni? Kita ni Hijazi. Belah sana, Shimali. Betul? Baik. Masjid Shimali, Masjid Ali Tal. Ke? Abdullah Tal. Abdullah Tal. Baik. Kita masjid jamiah. Siapa kita pun lalu ada Abdullah Tal nak pergi nak pergi motor. Ada lalu kau motor. Kau mana lalu kau motor? Lalu motor masjid mana? Masjid K4. Okey, baik. Ning Hijazi. K4 perumahan lain, betul? Dia ada perumahan dia sendiri. Jadi kita daripada
Irbil ni, ni Irbil pula ke? Kita daripada Hijazi sampai di Masjid Kaifor. Qasar kita nak pergi mana? Motor. Lebih 2 mahalah kan? Sampai di Masjid Kaifor, boleh tak kita nak qasar? Boleh dah. Sebab apa? Kita sudah keluar daripada perumahan kita. Hillah kita. Nampak tak masalah ni? Nampak tak masalah ni? Faham kan? Kalau di Malaysia, mudah ada kampung. Kita di Jordan, kita ada kawasan. Kawasan benda. Kita ada kawasan suku. Ini Hijazi. Shimali ada kawasan dia. Cuma Shimali dengan Hijazi tak boleh kok. Sebab dia masjid yang sama kita pakai kan. Kalau atas tu sikit tu, orang panggil benda Alital lah. Alital kan perumahan lain. Dia kira keluar. Faham? Masjid lagi ya. Dia bukan masjid sangat. Cuma kita nak suruh mudah perkiraan ni masjid. Dia sebenarnya ikut perumahan. Dia kira macam kampung lah. Kita ni satu komuniti. Shimali satu komuniti. Jelah. Dia ikut perumahan, bukan ikut kawasan negeri. Tak. Dia antara orang kita, dia nampak satu don. Kan kita di Malaysia kan, mukim. Dia bukan mukim, dia kampung. Sebab dia tidak ada kaitan. Maknanya kalau macam 3 kampung, masjid yang sama, itulah ni lah. So kalau tu boleh buat qasar. Dia boleh buat qasar. Dengan syarat qasar dia nak pergi lebih lah. Faham tak? Kita ulang balik. Seseorang, dia boleh qasar bila? Kerana dia qasar, dia nak musafir. Dia boleh qasar. Baik. Bila dihukumkan dia sudah bermusafir? Bila keluar daripada penempatan dia. Keluar daripada kampung dia. Maka ketika itu dia boleh qasar. Faham? Bila dia boleh qasar, walaupun tak cukup lagi perjalanan dia 2 mahalah. Dengan syarat dia keluar daripada penempatan dia. Jelas? Kalau penempatan tu contoh macam perumahan kan. Kawasan perumahan. Contoh kalau taman ni dengan taman ni. Masjid sama. Taman sebelah-sebelah. Masjid sama. Masjid macam lain kot tapi dekat-dekat. Boleh juga. Wayantahi dan berhentinya safaruhu, berhentinya, berakhirnya safarnya, musafirnya, biwusulihi sura watanihi, sampainya kepada kota watanihi, watannya, maknanya penempatan dia, tempat tinggal dia. Maka ketika itu putus musafir dia. Contoh, seseorang, kita bermukim, kita duduk sini, siapa balik Malaysia kita duduk kampung mana? Kampung Jak contoh. Dia nak suruh mudah pak. Dah apa awak kampung mana? Siang pula. Awak kampung KL, kampung laut. Kampung laut. Duduk kampung laut. Jadi dia Afi kampung mana Afi? Hutan Buluh. Oi payah. Dah apa Hutan Buluh contoh? Hutan Buluh. Betul tak Hutan Buluh ni? Kampung Jawi. Jawi ke Hutan Buluh? Sama. Sama je. Baik Hutan Buluh. Dia qasad, dia duduk Jordan tapi nak balik ke watan dia, tempat asal dia. Dia balik, kata para ulama, kalaulah sudah masuk sahaja kawasan kampung Jawi, maka sudah putus musafir dia. Faham tak? Dia satu benda ana kena terang sikit. Masalah ni masalah yang dak lagi laju. Hak ni masyarakat cukup banyak tanya. Dah kedap bagi kita solat qasar ni. Sebab kita nak terang masalah ni. Dia satu benda yang kita kena bezakan di antara bermukim dengan bermastautin. Ni istilah yang banyak orang kita keliru. Dia ada satu istilah mastautin, istilah yang kedua bermukim. Faham tak? Baik. Mastautin, apa maksud mastautin? Mastautin ni satu tempat yang kita tinggal di situ dan kita tidak mahu berpindah ke tempat yang lain. Ana terpaksa menggunakan lahjah-lahjah KL. Sebab ana mengajar di Pahang, bila ana mengajar di Pahang, satu tempat hak kita nak tinggal situ, lepas tu kita tinggal pula tempat tu, pergi pindah tempat lain. Kata dah apa tinggal, apa tu tak tinggal pula hak mana ni? Kita orang Terengganu mudah je faham. Orang luar ni payah sikit nak faham bab ni. Jadi kita kena beki sikit ayat. Apa maksud mastautin? Mastautin satu tempat yang kita duduk di situ dan kita tidak mahu berniat untuk pindah ke tempat lain. Kalau kita pindah ke tempat lain pun, last sekali lagi kita akan balik tempat tu semula. Faham tak?
Jangan pula pergi jawab, kalau gitu kubur lah ustaz. Abang ngajar di Terengganu ada hak jenis gitu. Kalau hak tulis awal lah, hak ni tempat tinggal kita. Faham? Adapun tempat bermukim, apa makna tempat bermukim? Satu tempat yang kita nak duduk situ lebih daripada 3 hari. Tapi niat kita akan berpindah ke tempat lain pula satu masa nanti. Maka itu panggil tempat bermukim. Baik, kita ambil wakil di Malaysia dulu. Baru kita ambil wakil kita di Jordan. Wakil di Malaysia. Macam masalah gua ni. Kita zaman belajar. Asrama kita ataupun rumah sewa kita duduk lama. Kita duduk lebih 3 hari. Dah 1 sem kan. 3 bulan, 4 bulan. Tapi KG habis belajar. Nak balik semula duduk rumah mak. Sebab tak ada rumah lain lagi. Kerja pun tak ada. Bini pun tak ada lagi. Maka asrama panggil tempat permukim. Rumah mak ayah kita panggil tempat mastautin. Faham? Ketika tu lah sebab tak ada tempat lain lagi. Panggil tempat mastautin. Faham? Baik. Balik masalah kita di Jordan. Tempat kita sewa ni panggil tempat apa? Bermukim. Sebab apa? Bukan selama-lama kita nak duduk sini. Kayak kita nak balik mula. Balik mana? Rumah mak ayah kita di Malaysia. Mana? Maka itu panggil tempat mastautin. Ni tempat bermukim. Baik. Kata para ulama, tempat mastautin balik walaupun sehari. Tempat mastautin balik walaupun sehari tak boleh qasar. Bahkan bukan balik walaupun sehari, lalu je kawasan tu putus safar. Faham tak? Lalu sahaja tempat tu putus safar. Adapun tempat bermukim balik tak lebih dari duduk situ tak lebih daripada 3 hari, maka boleh qasar. Baik, contoh kita buat. Kita jangan ambil wakil di Jordan, kita ambil wakil di Malaysia. Sebab bila kita terang wakil di Malaysia, semua akan faham lalu. Sebab semuanya asal Malaysia, jangan buat duga tak ingat Malaysia. Jelas tak? Baik. Contoh, kita ambil masalah di Malaysia. Seorang, dia kerja di Kuala Lumpur. Dia orang Terengganu ni, Kuala Lumpur semua Kuala Lumpur. Shah Alam pun Kuala Lumpur. Jadi silap. Ya orang Terengganu ni tengok lah. Ya orang Terengganu ni suka himpun sekali je. Buat dia payah-payah, dia kata nak ingat susah. Kita ambil satu tempat lah mudah. Dia duduk section 7 Shah Alam. Ataupun U2. Macam banyak sejarah tempat tu. U2 Shah Alam. Dia duduk U2 Shah Alam. Rumah tu dia sewa. Kita lakarkan. Kita nak suruh faham kan? Aduh sikit. Ni U2. Section U2 Shah Alam. Baik. Dia beli rumah ni. Ni rumah. Dia beli rumah ni. Memang rumah ni rumah dia. Tapi Kek Gi, dia kasar, dia kata balik habis kerja Kek Gi, dia ada 2 rumah. Rumah segi di Terengganu. Itu walaupun nampak suka-suka ni bab penting ni. Anak Terengganu, rumah siapa? Rumah mak dia. Dia kata Kek Gi peceng-peceng Kek Gi, balik nak buat rumah sebelah rumah mak lah. Faham tak? Sementara ni duduk rumah mak tu, Kek Gi peceng Gi duduk sebelah rumah mak. Faham tak? Baik, rumah mak dia ni mana? Tahu dah Terengganu. Malah kamu jak. Kamu dia tak? Kamu dia rumah kita. Kapulah contohlah, kita letaklah Dungum. Dungum sangat. Kena ambil satu tempat. Mana kita letak Padang Miding. Padang Miding ni kampung di Terengganu. Padang Miding. Dia duduk U2. Baik, ni panggil tempat bermukim. Ni panggil mastautin. Baik. Tempat bermukim balik dah lebih 3 hari boleh qasar. Tempat mastautin balik walaupun sehari tak boleh qasar. Dia kerja di Shah Alam. Cuti-cuti ni baliklah sekejap pada meeting. Tengok mak kata tengok marilah balik tengok ayahmu ni. Bapa ayah malah balik sejik duduk atas riba mak. Mak bimbang dah lama dah. Baliklah sekejap. Balik tengok. Balik nak balik lah mana? Nak tidur semalaman je, nak rai mak. Baliklah sekejap. Balik walaupun semalam.
Boleh tak qasar? Tak boleh qasar. Faham? Ada pun dia balik cuti ni musim-musim Covid kan, balik rumah mak pada meeting. Lepas tu kerajaan panggil, kena ambil file, besarnya dia. Kena balik Shah Alam, repuh habis, boleh siapa? Balik nak balik mana? Balik 2 malam je, 3 hari 2 malam. Balik kat tempat bermukim. Boleh tak qasar? Boleh qasar. Baik, satu masalah. Buat ni. Pada meeting, apa nak ambil pada meeting? Sebab pada meeting ni dia laluan bas. Kampung pada meeting dia laluan bas daripada highway untuk sampai di stesen Bah. Faham? Jadi dia duduk Shah Alam, dia naik Bah balik. Lalu dekat pada meeting untuk sampai ke stesen Bah. Ni dia lalu ni. Apa yang lalu? Nampak? Ni stesen Bah. Ni stesen Bah. Jadi dia lalu kok kampung dia. Maka ketika itu putus musafir dia sini. Siapa dekat kampung sebelah, kampung benda Pengadang Baru. Macam orang luar nampak kat kampung ni. Ya. Kampung Padang Baru. Sebelah kampung Padang Meeting, kampung Pengadang Baru. Baik, di Pengadang Baru ni baru start musafir di hak baru. Sekiranya sampai dekat stesen Bah ni 2 marhalah, maka dia boleh qasar. Kalau tak sampai 2 marhalah, tak boleh qasar. Sebab ramai budak-budak universiti dia tanya, dia duduk Dungung. Dungung tu kampung dia tu memang laluan Bah. Dia belajar di Shah Alam. Dia nak pergi Uniza. Jadi lalu kat kampung dia. Kalau lalu sebelah kampung dia tak apa. Tak lalu pun kampung dia, cuma kampung sebelah. Kampung sebelah tak apa. Jadi lalu kat kampung dia. Baik, daripada kampung dia ni, keluar kampung dia kepada tempat dia tuju ni, cukup tak 2 marhalah. Faham tak masalah? Faham tak masalah ni? Faham tak? Faham? Contoh kalau dia ni nak jamak lepas. Jamak masalah lagi. Jamak lagi. Jamak ni masalah qasar. Jangan buat pening. Yang antara masalah pening, tukar jamak dengan qasar. Baik, jelas. Kalau rumah dia tak sama, kalau rumah dia beli sini dengan rumah mak dia. Dia jadi 2 tempat. Baik. Kalaulah ni rumah mak dia pada meeting, Pengadang Baru, dia buat beli rumah situ. Dia kata kat gigi, habis-habis kerja kat gigi, peceng dah, nak balik rumah dia beli sendiri dan dia Pengadang Baru ni. Nak duduk rumah Pengadang Baru. Maka rumah Pengadang Baru ni panggil tempat mastautin. Rumah pada meeting, itu bukan panggil tempat mastautin. Rumah mak dia. Lah. Baik, orang tanya masalah lagi. Banyak masalah hari ni. Orang tanya, dah kalau bini 2? Ding berani dan. Dah kalau bini 2? Wang dia setia. Dia tanya, dah kalau bini 2? Tempat hak kita ulang-alik sokmo, tempat hak kita ulang-alik sokmo, dua-dua tak boleh qasar. Jelas tak? Sebab Ana pernah orang tanya sokmo satu masalah. Dia bini pertama di Kuantan. Ini cerita betul ni. Ana rapat ramai anak-anak murid Ana nikah 2. Anak je lah dok berani. Anak murid Ana ramai. Ni cerita betul. Anak murid Ana seorang tu, dia peguam. Bini pertama di Kuantan, bini kedua di Temeloh. Kuantan dengan Temeloh cukup 2 mahalah. Jadi dia kata, Ustaz, kadang-kadang saya ni bagi masa sebab saya kerja di Temeloh, tapi saya banyak duduk Kuantan. Jadi Ustaz, saya time pagi, saya pun petang tu bila sudah tu, saya pun sampai di rumah bini saya. Boleh tak saya qasar? Kata tempat ulang alik tak boleh. Ni musim PKP ni berigat siapa bini 2. Jelas dah? Allah, selesai. Sambung. Wa yantahi safaruhu biwusulihi sura watanihi. Berhentinya musafirnya apabila sampai kepada kota yang menjadi watan dia, tempat asal dia. Au umranahu in kana ghairu musawwarin. Dan juga sampai kepada binaan-binaan yang tiadalah baginya kota. Maksudnya sampai kampung dia lah. Faham? Wa biniyah, dan juga putus juga musafir biniyatir ruju'i ila watanihi. Dia niat untuk kembali kepada tempat asal dia. Hak ni masalah dia ni. Niyatir ruju' ni sekiranya kalau musafir dia tak cukup 2 mahalah. Masalah guna. Dia asal niat, contoh kita ambil masalah di Malaysia. Untuk mudah faham lah.
Dia asalnya duduk Terengganu. Terengganu. Kita nak suruh mudah faham. Anda ambil contoh Terengganu lah mudah. Terengganu, dia niat nak pergi ke KL. Keluar saja daripada kampung dia boleh qasar. Contoh kampung Anda, kampung laut contoh. Kampung laut, dia nak pergi ke KL. Sampai kat mana? Contohkanlah sampai di kat Ajil. Ajil tak sampai lagi 2 marhalah. Baik. Tapi dia boleh tak pergi qasar? Boleh dah qasar. Sebab apa dia boleh qasar dah? Sebab qasar dia nak pergi satu tempat hak lebih daripada 2 marhalah. Sampai dekat Masjid Ajil, dia pun nak semayang. Tiba-tiba sudah ambil semayang, bini telefon. Bang, balik anak demam. Dia pun qasar, tak apa, nak balik. Dia niat putuskan musafir. Maka ketika itu, dia tidak boleh qasar dah. Jelas? Baik. Adapun, kalaulah dia niat untuk putuskan musafir, hal keadaan dia sudah cukup 2 marhalah, maka waktu tak ada masalah. Contoh, daripada Terengganu sampai di Temerloh. Temerloh lebih 2 marhalah. Dia qasad nak putuskan musafir, nak balik mula. Tak sampai lagi tujuannya di KL. Boleh tak dia nak qasar? Boleh, tak ada masalah. Jelas tak? Jelas masalah ni. Anagi masalah ni memang pergi slow-slow. Walaupun niat kita nak habiskan bab jamak qasar ni. Cuma masalah ni masalah yang detail, kita tidak boleh terlalu laju kerana nak suruh faham, kerana banyak masyarakat kita tanya sangat masalah ni. Dan juga putus juga musafir biwusuli mawdi'in nawa iqamata fihi mutlaqan. Dan juga sampai ke tempat yang dia niat untuk iqamah, niat untuk duduk. Iqamah di sini dengan makna duduk. Satu tempat yang dia niat, sampai ke satu tempat yang dia niat untuk duduk di situ mutlaqan, secara mutlak. Maksud apa mutlaqan di sini? Dia tak letak tempoh. Contoh, sampai di duduk di sampai di Balak Aman. Ada Tobabu. Ada kita buat contoh di Terengganu, Malaysia. Sebab kalau buat contoh di ni banyak masalah. Sampai di Terengganu. Kita buat contoh sampai di Kuantan. Kita letak di Kuantan. Satu tempat dia duduk di Kuantan. Dah 2 hari nak duduk Kuantan. Dah duduk dulu apa-apa. Mutlak. Bila itlaq tidak kait dengan berapa tempoh, maka ketika itu sampai saja di Kuantan dia tak boleh qasar. Tapi Kuantan ni luas, maknanya tempat dia duduk tu lah. Kalau contoh dia duduk benda Indra Mahkota 2. Sampai di Indra Mahkota 2, sampai dekat rumah dia tu, kawasan Indra Mahkota 2 tu, maka dia tidak boleh qasar dah. Jelas. Au arba'ata ayyamin sahihatin, ataupun dia nak duduk situ 4 hari yang sahih. Apa maksud 4 hari yang sahih? Yakni tolak hari pergi, tolak hari balik. Maksud apa 4 hari? Jangan sampai cukup 4 hari. 3 hari setengah tak apa. Faham tak? 3 hari, 3/4 tak apa. Jangan cukup 4 hari. Faham? Tapi tolak hari pergi, tolak hari balik. Hari perjalanan pergi, perjalanan balik tolak. Contoh pergi hari Ahad. Sampai tengah hari Ahad. Hari Ahad tak kira. Pagi Khamis nak balik. Khamis tak kira. Kira dah Rabu, Khamis, Isnin, Selasa, Rabu. Jelas? Ikut jam maksudnya kalau siapa aku. Tak, ikut waktu sembahyang. Aw li hajatin la taqtadi, ataupun hajat yang tidak selesai illa bi muddatil mazkurah, melainkan tempoh yang disebut tu. Maksud mana? Dia tahu dah, contoh dia ada kerja di Kuala Lumpur. Dia tahu dah dia duduk di Kuala Lumpur ni lama mana? Seminggu. Maka sampai sahaja di kawasan hak dia nak duduk tu seminggu tu, tak boleh qasar dah. Hak ni masalah paling utama masyarakat kita ni. Budak-budak you, ia pegang mana? 3 hari pertama boleh qasar lagi. Hari keempat baru tak boleh. Tak. Sampai sahaja satu tempat yang kita tahu dah kita nak duduk situ lebih daripada tempoh 4 hari, maka kita sudah memutuskan musafir. Bila putus musafir, kita hukum orang bermukim. Tak boleh jamak, tak boleh qasar. Faham? Ni kan? Kalau macam dia niat amal 3 hari, tapi bila kat situ pun dia dah macam cepat extend lagi. Bila dia tahu dah, contoh asal qasar dia nak pergi 3 hari je. Tiba-tiba Allah kerja dia kata
Bos kata awak kena duduk seminggu dah ni. Tak ada. Maka putus orang musafir. Okey. Jadi masalah ni kalau ni aku tak tahu bila Ni lepas ni. Lepas ni. Dia kalau buka dalam kitab ni dia akan sebut gini. Kita tak tahu. Dia panggil tempat singgah. Tempat singgah ni buat ni. Dia di sini akan timbul dua masalah. Pertama, macam masalah Fi tanya tadi. Dia asal nak pergi 3 hari. Bos telefon, awak kena duduk sini seminggu. Maka awak ni 3 hari tamu boleh kosong. Faham? Sebab asal memang qasar ni nak duduk 3 hari je. Faham? Masalah yang kedua, kalau memang dia tahu daripada awal dah dalam perjalanan belum sampai lagi, hak tu tak boleh. Faham? Wa in kana, namun sekiranya in kana yatawaqqa'u qada'aha kulli waqtin tarakhasa ila 18 yawman, maka dia boleh rukhsah, dia boleh qasar semayang dia selama 18 hari. Maksud gua ni, dia pergi kepada satu tempat. Dia wa in kana, jika sekiranya yatawaqqa'u qada'aha kulli waqtin, dia mengharapkan selesainya kerjanya setiap waktu. Maksud gua ni, dia pergi. Contoh nak pergi pelabuhan, nak ambil barang. Hak jaga pelabuhan kata, hari ni tak ada awak keluar, esok. Baik, maka dia pun tunggu esok. Tengah buat kerja semua. Pegawai kata tak boleh buat keluar kat bahan ini. Ada masalah sikit, esok. Main tangguh. Tapi dia mengharapkan semua selesai kerja dia. Hal keadaan dia tak tahu bila akan selesai. Kalau dia tahu, hak tu tak boleh lah. Hak ni dia tak tahu, dia mengharapkan esok. Okey, tak apa esok. Maka orang hak ni mengharapkan kerja dia selesai pada setiap waktu ni, dia boleh qasar selama 18 hari. Tiba-tiba tangguh 18 hari tak selesai lagi. Maka ketika itu tak boleh qasar. Faham tak? Okey, baik, kita simpulkan masalah ni. Masalah tempoh ni masalah yang penting ni. Masalah ni ramai orang pening. Baik. Masalah orang tanya gua ni, dikira putus musafir apabila kita lalu tempat mastautin kita ataupun kita sampai tempat mastautin. Satu. Yang kedua, ataupun kita niat nak duduk satu tempat tu lebih daripada 4 hari. Kira putus kat musafir kita. Yang ketiga, kira putus juga musafir. Gini lah. Nampak macam pening susun gitu. Kita susun satu-satu. Satu tempat. Kalau kita sampai itu tempat mastautin, maka putus musafir. Adapun kalau kita sampai di satu tempat, kita niat nak duduk situ, sekiranya kita qasar tempoh, satu masalah. Masalah kedua, kita tak qasar tempoh. Faham tak? Kita satu tempat, kita nak duduk. Satu masalah kita qasar. Nampak kan? Satu masalah kita qasar. Satu masalah kita tak qasar. Sekiranya tak qasar, maka tak boleh qasar. Kira putus kat musafir. Tapi kalau qasar, maka kena tengok qasar tadi tu berapa lama. Kalau lebih daripada 4 hari, maka putus musafir. Kalau kurang daripada 4 hari, maka belum putus musafir. Yalah, satu masalah lagi, sekiranya dia mengharapkan kerja dia siap pada setiap waktu, maka waktu 18 hari. Yalah, Allahumma salli ala sayyidina. Orang biasa tanya satu masalah. Masalah dia, ustaz, saya Anas dia pun lalui. Kalau contoh kita kuliah kan, kita malam ni, kita 2 hari kita duduk Kuantan, lepas tu 2 hari kita duduk Temeloh, lepas tu kita pergi KL. Baik, ulama kata kalau macam gerak gini ni, kita boleh qasar selagi mana kita duduk pada satu tempat tu tak lebih 3 hari. Kalau kita duduk pada satu tempat tu lebih pada 3 hari, maka kira kita sudah bermukim. Faham? Contoh kita pergi melancong kan, melancong. Contoh kita duduk Mafraq 2 hari. Lepas tu mari Irbi 2 hari. Lepas tu Sualah 2 hari. Lepas tu Bala Aman 2 hari. Lepas tu nak airport. Baik. Sekarang ni duduk tak lebih. Kira dalam musafir belaka ni. Ada? Allah. Bagaimana dah? Lama juga kita dengar masalah ni. Syurutul qasri. Tak ada dengar panjang ni. Wala yaqsuru haimun, dan tidak boleh qasar orang yang haim. Orang haim ni benar orang hok tak ada tujuan. Ngajuk ngebini, suruh buat sambal belacang, tak buat sekarang sambal belacang. Contoh.
ngajuk ngabini start kereta bawa jalan tak ada tujuan. Maka orang yang tak ada tujuan dia tidak boleh qasar walaupun cukup dah 2 marhalah. Jelas? Tidak boleh qasar walaupun cukup dah 2 marhalah. Wala talibu gharimin, dan juga tak boleh qasar orang yang menuntut gharim, menuntut talabu gharim, talibu gharim, orang yang mencari gharim. Gharim ni benda tuan hutang. Ia berhutang seseorang, duduk cari, maka tak boleh qasar. Sebab apa? Sebab dia tak tahu tempat, dia tak tahu, tak ada tujuan, tak ada qasar, pada cari je. Au abiqin, ataupun abiqin ni benda hamba hak lari, cari hamba lari, dak jumpa. Dah ustaz wakil masalah lain sama kak. Contoh kuda, kita ada bela kuda ataupun bela lembu, pakai cari dak tahulah mana hilang, maka kata ulama tak boleh qasar. Sebab apa? La ya'rifu mawdi'ahu, tidak ditahu tempatnya lah. Wala zaujatun, dan tak boleh qasar juga zaujah, isteri. Wa abdun, dan hamba, la ya'lamani, yang tidak tahu akan keduanya, al-maqsida, tempat tujuan, illa ba'da marhalatain, melainkan selepas cukup 2 marhalah. Hak ni contoh masalah mana? Tok lelaki nak buat surprise ke bini. Siap dah kita nak pergi jalan. Jalan mana? Jauh ke dekat abang ni? Ikut je lah. Bawa kereta. Baik. Tiba-tiba sampai kat satu tempat, abang dia qasar mayang. Dia boleh qasar ke tak? Tak boleh qasar. Sebab apa? Sebab tak cukup lagi 2 marhalah. Dia nak qasar kena tunggu cukup 2 marhalah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu tujuan. Abang cakap molek bang nak pergi mana? Biarlah, surprise. Jelah. Tak ini pun sama. Ada. Ni isteri dengan hamba je. Nak pergi mana ni? Tak tahu. Ikut je lah. Surprise. Siapa-siapa. Rupa-rupanya rumah bini kedua. Dah agak dah nak susuk musim-musim PKP ni. Kata dah apalah. Contoh lah ni. Yang pasal tempat ulang alik tak boleh qasar kan. Contoh kalau tempat kerja dia tu memang tak boleh. Tak boleh. Tempat ulang alik. Contoh walaupun kerja dia. Tapi dalam perjalanan boleh lah. Tapi tempat tu sendiri tak boleh. Yalah. Faslun. Kita berhabis satu fasal lagi. Bab jamak kita sambung esok lah. Jamak kita sambung esok. Syurutul qasri, syarat qasar. Al-ilmu bijawazihi, mengetahui akan keharusannya. Maksud dia, bukanlah dia qasar tu. Syarat qasar yang pertama mengetahui keharusan. Maksud apa mengetahui keharusan? Dia qasar tu memang dia tahu dia boleh qasar. Bukan, dah apa main zuhur 2 rakaat. Dawi tengok zuhur, dia buat zuhur 2 rakaat, itu buat 2 rakaat kau. Maka tak boleh. Dia mesti mengetahui keharusan. Syarat pertama. Syarat kedua, wa alla yaqtadiya bimutimmin. Dia tidak mengikut orang yang semayang tamam. Tidak sah kita ikut semayang orang tamam. Kita semayang qasar, tu imam semayang tamam. Hukum dia batal qasar kita. Bukan batal semayang, batal qasar. Yakni apa? Wajib kita sempurnakan solat tadi jadi 4. Ulama kata, walaupun kita ikut 1 juzuk je daripada semayang. Maksud mana? Tu imam tasyahud akhir. Kita pun masuk. Bila masuk tu imam beri salam, kita bangun. Kita bukan ikut dadang pun boleh suka tasyahud akhir. Kata ulama, walaupun tasyahud akhir, kata ulama wajib sempurna jadi 4. Faham? Wala bimashkuki safar, dan juga tidak dengan orang yang syok safar dia. Maksud gua ni, kita syok tu imam ni musafir qasar ke tamam, maka tidak boleh kita ikut dia. Faham tak? Tidak boleh kita. Melainkan kita taklid. Gua ni. Sahaja aku qasar kalau tu imam qasar, dan aku tamam kalau tu imam tamam. Tu boleh. Belah lah. Kalau kita syok tak boleh. Wa ayyanwiyal qasra ila al-ihram, dan dia niat qasar dalam takbiratul ihram. Dia niat qasar mesti dalam takbiratul ihram. Niat qasar syarat dia mesti dalam takbiratul ihram. Adapun jamak dak syarat dalam qasar.
Syarat. Jamak dok syarat dalam takbiratul ihram. Adapun qasar wajib dalam takbiratul ihram. Ni kuat kutuk. Bang, jangan doa pelik-pelik bang. Jelas dah. Bang, itu ulang-ulang. Qasar wajib niat dalam takbiratul ihram. Adapun jamak tak syarat. Jamak, kalau jamak takdim dalam solat pertama, tak syarat dalam takbir. Kalau jamak takhir dalam waktu solat pertama. Lah, jadi asas kita dalam niat semayang kita kena ada benda qasar, ta'ruk, ta'yin. Kena tambah satu lagi qasar. Faham? Wa an yaduma safaruhu min awwalil salati ila akhiriha, dan berkekalan safarnya musafirnya min awwali salah, daripada awal semayang ila akhiriha, sehingga akhirnya. Sekiranya putus safarnya dalam semayang, maka wajib dia sempurnakan jadi tamam. Maksud mana? Contoh, tadi kan kita sebut masalah. Dia duduk Kampung Laut. Nak pergi KL lalu ke Kampung Haji. Dia cukup lagi 2 marhalah. Betul? Dia pun semayang. Asal sebelum maya bini telefon dah, bang, air balik lah, nak demam ni. Biar tak mau balik kerja penting ni. Dia pun qasar, tak apa, sebab dia tak mau putus kan. Dia pun semayang. Naik rakaat kedua, tak kena aku ni ayuh, tak balik. Tak apa, balik lah. Okay, dia putuskan musafir dia. Maka bila putuskan musafir, wajib dia sempurnakan jadi tamam. Adapun kalau sudah dah semayang sudah dah, bini telefon, bang, baliklah, nak sakit ni. Dia pun tak apa balik. Sebab sudah dah semayang, maka tak apa. Sah semayang, tak perlu ulang. Tapi kalau tengah semayang ataupun belum semayang, wajib sempurna jadi tamam. Wallahu ta'ala alam. Itu di sinilah bab jamak kita sambung esok. Soalan dah. Waktu tu dikira waktu solat, maksudnya 3-4 hari tu. Nak kira kan maksudnya. Contohnya dia sampai kod KL, kod 3. Kita tengah waktu zuhur lah. Lepas tu dia duduk situ 4 hari. Dia gini, dia akan start garik malam ni. Garik malam sampai garik esok sehari. Garik lusa ke garik tu 2 hari. Faham tak? Okey, dia sampai pukul 3 hari Ahad. Maghrib Isnin. Betul? Ahad malam Isnin. Hari Isnin lah, garik hari Isnin. Ahad malam Isnin kan? Maghrib malam Isnin itu sampai maghrib malam Selasa sehari. Maghrib malam Selasa sampai maghrib malam Rabu 2 hari. Maghrib Rabu malam Khamis 3 hari ke 4 hari dah? 3 hari. Lepas tu maghrib hari Jumaat kira 4 hari. Jadi sebelum masuk maghrib hari Jumaat, dia kena keluar dah. Faham tak? Faham? Tak, dia kira gini. Kalau dia sampai malam, kira subuh esok. Kalau sampai siang ni, kira gaib lagi. Nak cukup sehari. Faham? Ya, selagi, ada soalan? Soalan. Ustaz, kalau isteri yang buat surprise kat suami, kira pula suami tak tahu dia nak bawa mana. Sebahagian ulama kata, kalaulah suami hak tu dia kena tahu maqasid, sebab asal dia yang menjadi kepala i. Tadi Zaujah isteri saja. Dia dimaafkan kalau cukup dua. Ada pun zauj tak. Maksudnya zauj walaupun cukup 2 malam tak. Kalau contoh suami kata dah kita nak pergi lebih dari KL ni, maksudnya Tak apa. Tapi hak ni masalah pada isteri ni tuang, sebab dia mengikut. Ada pun suami jarang dia ikut isteri. Lain lah kalau learning queen control, payah sikit macam ni. Masalah ni ada dah. Ada masalah dah. Tak apa, kalau tak ada masalah jangan cari masalah. Kalau Korea sama ni tadi. Ya Korea ni dia sebab anak tidak berani nak khabar, sebab ia lain tempat, lain maksud Korea mungkin. Terengganu bila sebut mungkin,
Dia gabungan kampung-kampung. Luar boleh jadi mukim ni gabungan bukan gabungan kampung-kampung. Jadi anda tak berani nak kata dia. Sebab dia lain wakil masa tu. Jadi sebab mudahnya nak kata satu penempatan yang dia ada masjid dia sendiri. Sebelah ada penempatan masjid sendiri walaupun dekat-dekat. Faham tak? Sebab dia berbeza. Faham? Anda tidak boleh nak khabar. Contoh bila kita sebut masjid mukim. Betul masjid mukim tapi dia ada masjid-masjid lain pula. Jadi tak boleh ambil kira satu mukim gitu. Tak boleh. Sebab tu benda ni payah sikit kita nak terang. Sebab Terengganu lain, Perlis lain, Kedah lain. Jadi mudahnya disebut satu penempatan yang masjid dia ada hal ehwal masjid dia sendiri. Dia ada organisasi dia sendiri. Ada soalan? Ada. Jadi wallahu alam. Anda minta maaf banyaklah muslim-muslim. Kita gurau-gurau je ni. Lepas tu hak anda gurang Ustaz Ikhwan ni, janganlah entum ambil serius. Ustaz Ikhwan kita ni anda gurau je. Benda-benda hak anda cakap ni Ustaz Ikhwan gurau. Ustaz Ikhwan kosong ni. Jangan bimbang lah. Ada orang ambil serius lah yang orang gurau. Anda Ustaz Ikhwan ni ramah minat. Jadi anda gurau-gurau agak ada hak marah. Jadi anda minta maaf banyaklah. Ada peluang lagi lah, ada peluang lagi. Boleh ambil borang dengan Ustaz Afiq. Jadi gurau lah. Lepas anda gurau nikah dua apa semua, orang puan minta maaf. Orang puan cukup sensitif benda ni benarnya. Tapi anda berani ni sebab tak ada orang puan. Anda gurau lah. Jangan ambil serius lah. Gurau-gurau kodok-kodok segar mata petang lagi. Wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.